Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau minggu lepas kita dah belajar macam mana kita nak menentukan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Dan kita juga dah belajar macam mana kita nak menentusahkan titik konjektor tu sama ada dia memuaskan ketaksamaan linear lebih besar ataupun lebih kecil, ataupun persamaan linear ataupun dia betul-betul berada di atas garisan. Okey. Seterusnya 6.1.3 kita nak belajar melorek. Apa yang kita nak belajar di sini? Alamak, sekejap ya. Kita ulang balik. Menentusahkan konjektor titik. Sekejap ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kita hari ini, kita akan belajar cara macam mana kita nak melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Kita nak belajar melorek pula. Minggu lepas kita dah belajar macam mana cara kita nak menentukan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Dan minggu lepas juga kita ada belajar macam mana kita nak menentukan titik tersebut memuaskan ketaksamaan linear yang mana, sama ada ketaksamaan linear lagi kecil ataupun lagi besar. Okey, hari ini kita nak belajar macam mana nak melorek pula. Kita pergi ke seterusnya. Okey, yang pertama sekali apa yang pelajar kena faham adalah apakah hubungan antara titik dan garis lurus. Sini ada penambahan dan garis lurus. Titik dan garis lurus pada satah kartis dengan ketaksamaan. Okey, ditanya kat sini, apakah hubungan antara titik dan garis lurus yang ada pada satah kartis dengan ketaksamaan? Contoh kat sini saya buat satu line lurus. Ini kita punya contoh, kita ada satah kartis. Kat sini kita ada X dan kat sini kita ada Y. Jadi kalau kita ada garis lurus, apakah hubungan antara garis lurus dan titik? Contohnya titik kat atas ni, pada satah kartis dengan ketaksamaan. Ni kita dah belajar. Kalau kat atas dia adalah lagi dengan simbol lagi besar. Kalau kat bawah gunakan simbol lagi kecil. So jadi kita akan belajar benda ni dengan lebih mendalam. Dalam subtopik 6.1.3 kita nak belajar melorek dengan betul kawasan yang memenuhi suatu ketaksamaan berikut. Jadi dia terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama, kita boleh tengok kat sini. Kita boleh tengok yang pertama sekali, kita menggunakan simbol lagi besar ataupun lagi kecil. Yang kedua ni kita ada lagi besar ataupun sama dengan dan lagi kecil atau sama. So satu ni dia ada atau sama, dia ada garis lain di bawah. Yang ni dia tak ada. Jadi apa beza kedua-dua bentuk ketaksamaan ni kalau kita nak melorek suatu ketaksamaan? Okey. Bentuk yang pertama, kat sini tertulis bahawa titik yang berada di rantau bawah atau rantau atas suatu garis lurus y equal to mx plus c. Okey, yang ni kita punya garis lurus y equal to mx plus c. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garisan putus-putus. Jadi kita tahu kalau ketaksamaan dia macam ni, kita akan menggunakan garisan putus-putus untuk membuat garis lurus di atas
satah kartis ataupun di atas kertas graf. Jadi saya buat contoh Contoh kat sini dia bagi tahu titik berada di rantau bawah atau rantau atas. Apa maksud dia? Okey, contoh kita ada satu paksi Y dan paksi X. Ni X dan ada Y. Jadi, so kita tahu bahawa garis lurus yang kita kena lukis adalah garis putus-putus. Kita kena lukis garis putus-putus. Okey, garis putus-putus. Dan kalau ada titik yang berada di rantau bawah, di rantau atas atau rantau bawah satu garis lurus ni. Itu makna dia. Okey, seterusnya dalam keadaan yang kedua, dia menggunakan simbol lebih besar atau sama dan lebih kecil atau sama. So, penjelasan dekat sini, garis lurus yang dilukis dengan menggunakan garisan solid, garis padu ataupun solid line. Jadi, titik, kalau kita tengok penerangan dia, titik yang ada pada garis lurus, maksudnya garis lurus, titik yang ada pada garis lurus ini adalah titik yang berada betul-betul di atas garis lurus tersebut, termasuk dalam kawasan rantau bawah dan rantau atas. So titik, kalau ada simbol ni, dia boleh termasuk pada garis lurus, rantau atas dan rantau bawah. Okey, untuk lebih faham, kita buat satu contoh. Contoh satu. Contoh ni ada dalam buku teks, kita buat sama-sama. Okey, kita akan buat sama-sama contoh satu ni. Okey. Soalan, lorikkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. So, ni kita ada ketaksamaan A, ketaksamaan B dan ketaksamaan C. Soalan suruh lorik rantau yang mewakili ketaksamaan tersebut. Okey, soalan A. Ketaksamaan yang diberikan adalah Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Bila? Okey, ini kita dah belajar konsep rumah dulu. Bila lebih besar, dia berada di atas. Kalau kita tengok ni macam satu bumbung kan. So, kalau lagi besar, dia berada di atas. So, kawasan lorikan kita akan berada di kawasan atas kertas graf ini. Jadi, untuk pelajar semua, lorikkan dengan elok-elok supaya nampak kemaslah hasil kerja. Okey, macam tu je. Lagi besar, terlorik bahagian atas. Lagi kecil, terlorik bahagian bawah. Dan kalau kamu semua perasan kat sini, dia menggunakan garisan putus-putus. Kita tengok, dia punya garisan ni adalah garisan putus-putus. Kenapa dia guna garisan putus-putus? Sebab ketaksamaan yang diberikan menggunakan simbol lebih besar sahaja. Dia tak ada lebih besar ataupun sama. So, garisan yang kita gunakan, garisan yang putus-putus. Saya selalu ulang benda ni agar pelajar dia tidak lupa. Agar dia tertanam terus dalam minda otak masing-masing bahawa kalau guna simbol ni, kita guna garisan putus-putus. Kalau simbol dia ada sama dengan, kita guna garisan padu. Okey, soalan yang seterusnya. Y lebih kecil daripada X tolak 1. Jadi kita tak perlu lukis graf pun, kita hanya lorik saja. Okey. Y lebih kecil daripada X negatif 1. Apabila lebih kecil, jadi maknanya kawasan lorikan kita akan berada di bahagian bawah. Jadi awak kena lorikkan elok-elok bahagian bawah garisan tersebut. Kalau kita perasan kat sini juga, dia guna garisan solid line. Tak ada betul-betul. Sebab ni dia guna simbol lebih kecil atau sama. Kalau ni pula, Y lebih kecil daripada 1. So, kita punya kawasan lorikan berada di bawah. Sebab apa? Lebih kecil daripada. Okey, seterusnya. Contoh
seterusnya soalan contoh 1, masih di contoh 1. Soalan D, E dan F. Untuk soalan D ni, tak samaan yang kita ada adalah Y lebih besar daripada negatif 2X tolak 2. Jadi apabila lebih besar daripada, ini garisan Y negatif 2X tolak 2 lebih besar daripada dia berada di bahagian atas. Guna kita punya konsep bumbung rumah tu balik, bila dia punya atap macam ni, di bahagian atas lebih besar, di bahagian dalam lebih kecil. Jadi dia minta lagi besar. So kita punya kawasan lorikan sepatutnya berada di bahagian atas atap tersebut. Okey, soalan yang seterusnya. Kita ada X lagi besar daripada negatif 3. Bila X lagi besar daripada negatif 3, so kawasan lorikan kita adalah di bahagian kanan. Sebab lagi besar daripada negatif 3. Ni pula lagi besar daripada negatif 2. Lorikan kita berada di bahagian atas barisan. Jadi, okey. Yang tu tadi, kalau kita, dia lagi mudah untuk contoh pertama. Untuk contoh kedua ni, dia agak sedikit mencabar. Sebab, contoh pertama tadi, kita ada graf. Kita dah diberi graf. Garisan pun kita dah dilukis, dah disuap dah semuanya. Semua ada, tinggal nak tentukan kawasan lorik yang mana yang betul. Untuk contoh 2 ni pula, kita tak ada graf dan kita kena lorikkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Jadi kat sini arahan yang pertama untuk kita adalah kita kena lukiskan graf. Lukiskan graf dulu. Lepas lukis, baru kita lorikkan rantau. Okey, macam mana kita nak lukis graf? Cara untuk kita lukis graf, kita akan menggunakan teknik 5 langkah. Okay, 5 langkah melukis graf. 5L saya panggil. Okey, langkah yang pertama, kita akan diberi ketaksamaan. Okey, bila kita ada ketaksamaan, langkah yang pertama, kita kena jadikan ketaksamaan itu jadikan dalam persamaan. Ini langkah pertama. Jadikan dalam persamaan. Okey, contoh dekat soalan 1 ni, ini kita punya ketaksamaan. Kita ada ketaksamaan kita Y sama dengan lebih kecil, sama dengan, silap, Y lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 1. Jadi dalam bentuk persamaan dia akan jadi macam ni, Y sama dengan 2X tambah 1. Yang ni adalah simbol ketaksamaan, yang ni adalah simbol persamaan. Okey, redam dulu. Jadi itu adalah kita punya step yang pertama. Untuk step yang kedua pula, apa yang kita kena buat adalah kita kena buat jadual nilai. JN, jadual nilai. Macam mana nak buat jadual nilai ni? Kita ambil X dan Y. Kita buatlah berapa nilai yang kita nak. Untuk mudahkan kita, saya akan gunakan kosong dan nilai 1 untuk X. Lepas untuk Y tu kita kena cari kalau X kosong, Y dapat berapa. Okay, macam mana? Kat mana kita nak substitute nilai ni? Kita kena tengok kita punya persamaan ni balik. Okay, persamaan dia kata kalau X kosong, Y dapat berapa? So kita just masukkan Y sama dengan 2. Kalau X kosong, jadi masukkan X kosong tambah 1. Jadi akan dapat 2 dapat kosong, kosong tambah 1 akan dapat 1. Maka kat sini kalau X kosong, Y akan jadi 1. Teruskan kalau X 1, Y akan dapat berapa? So kat sini kalau X 1, 2, kalau X1 masukkan X1 tambah 1. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. So kita akan dapat kalau X1 Y kita
3. Okey. Macam tu untuk jadual nilai. Okey, untuk step yang seterusnya pula. Step yang ketiga. Step yang ketiga, langkah yang ketiga, kita kena plot. Plot kita punya titik. Kat sini kita tahu kita ada 2 titik. Iaitu kosong. Macam ni. Titik yang pertama, kita ada 0 dengan 1. Titik yang kedua, kita ada 1 dengan 3. Jadi plotkan. Contoh kat sini 0, 1, 0, 1. So titik dia kat sini. Lepas tu kita ada 1, 3. 1 X, Y dia 3. So kita ada titik dia kat sini. So teknik yang keempat, kita kena tentukan garis apa yang kita nak guna. Kena tentukan garisan. Sama ada putus-putus ataupun garisan padu. So kat sini kita tentukan. Kalau simbol lebih kecil ataupun sama dengan ni, jadi kita gunakan garisan padu, garisan solid. Kita buat garisan solid kat sini. Contoh buat garisan solid kat sini. Okey, sekarang kita kena loritkan rantau. Step yang terakhir kat sini, kita loritkan. Okey, loritkan Y lebih kecil guna. Kerana kita nak loritkan, kita guna cara bumbung. Kalau ini bumbung rumah, yang lebih besar berada di atas atap, yang lebih kecil berada kat bawah. Macam tu. Gunakan konsep tangan pun boleh. So yang ni lebih kecil, jadi kita punya kawasan loritkan berada di bawah graf. Berada di bawah. Okey, berada di bawah. Kalau awak nak tengok dengan lebih jelas, okay, saya tunjuk dekat GeoGebra. Okey, yang pertama tadi, bila kita dah dapat jadual nilai, kita kena plot point, betul tak? Jadi apa kita punya point 0, 1 dan 1, 3. 0, 1, 0, 1 dan yang 1, 3. 1, 3 ini kita punya point yang kita dapat. Jadi kita punya line tadi, kita punya ketaksamaan apa? Ini kita punya ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 1. Y lagi kecil atau sama dengan 2X tambah 1. Okey. Nampak tak? Jadi kawasan loritkan dia lebih kurang je. Ini kita buat line garisan padu sebab simbol dia lebih kecil atau sama. Kawasan loritkan dia berada di bahagian bawah. Sama macam yang kita buat ni, cuma yang tu lagi kemas lah. Loritkan dia, lorit di bahagian bawah. Jadi follow kelima-lima step. Yang pertama, jadikan dalam bentuk persamaan. Lepas tu buat jadual nilai, apa-apa nilai kat sini boleh. Minimum kena ada 2 titik lah supaya awak boleh buat garis. Step yang ketiga, uploadkan titik yang awak dapat ni. Step yang keempat, tentukan garisan berdasarkan simbol. Step yang kelima, loritkan. Jangan lupa pula konsep atap tu. Di atas lagi besar, di bawah lagi kecil. Okey. Okey. Itu untuk contoh pertama lah. Contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, saya akan tunjukkan kepada kamu macam mana kita nak buat contoh yang kedua ni. Tak sepadam ya. Kita padam secara manual.
Okey. Sabar. Okey, untuk contoh yang kedua pula, macam yang tadi kita kena buat menggunakan 5 langkah. Yang pertama, jadikan dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan, y lebih besar daripada x tambah 4, dia akan jadi y sama dengan x tambah 4. Okey, jadi awak dah dapat dah dalam bentuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ini adalah L1. Langkah yang kedua, kita kena buat jadual nilai. Kena buat x, kena ada y, kena ada garisan, kena ada nilai. Ambil nilai paling mudah, 0 dengan 1 contoh. Jadi kat sini kita masukkan y bila x kosong tambah 4, maka akan dapat 4. Kalau x kosong akan dapat 4. Step yang kedua, y sama dengan, kalau x1 jadi x1 tambah 4 akan jadi 5. Jadi akan dapat sini 5. Okey, kita dah ada 2 titik yang kita boleh guna, iaitu 0,4. 2 titik yang kita boleh guna, iaitu kat sini kita ada 0,4 dan 1,5. Maka kita plot dekat graf. Step yang ni langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kita plot 0,4 1,5 kat bahagian atas ni ya. Okay. Atau tentukan garisan. Ni dia guna garis apa? Dia guna simbol lagi besar saja. So garisan dia adalah garisan putus-putus. Lepas tu dah buat garis, tentukan bahagian mana dia punya lorikkan, atas ke bawah. Lagi besar, maka dia berada di bahagian atas garisan. Okay. Kita tengok dekat GeoGebra betul ke tidak. Yang pertama kita plot point 0,415. Okay. 0,415. Yang pertama point 0,415. Lepas itu kita buat cari dia punya line bahawa dia punya persamaan y lagi besar daripada x tambah 4. Di sini y lagi besar daripada x tambah 4. Okey, kita dapat kita punya garisan. Tengok. Jadi tadi kalau awak guna kertas graf dah plot 2 point, maka tekap buat je garis lurus, sama ada garis putus-putus ataupun garis padu, dan tentukan lorikkan. Kalau lagi kecil, kita lorik di bahagian bawah, dan kalau lagi besar, kita lorik di bahagian atas. Tadi kita tengok, kita punya equation adalah lebih besar. Soalan dia lebih besar. Maka kat sini kita lorik di bahagian atas lah. Okey, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula, biar lagi kukuh, biar lagi ingat. Yang penting sekali, kena buat 5 step tu lah. 5 step tu kena buat, jangan tinggal. Jadi senang je untuk awak lorik, lukis graf dan lorik rantau tu mudah. Jangan tinggal 5 step tersebut. Okey, soalan seterusnya, soalan C. Soalan C ni, kita kena ingat step yang pertama apa yang kita kena buat. Langkah yang pertama, kita kena jadikan ketaksamaan x tolak y lagi besar daripada 3 ni, jadikan dia dalam bentuk persamaan. Macam mana kita nak buat? Jadi kat sini kita tengok y ni positif, jadi kita tambah both side ataupun bawa y ni sebelah. Dia akan jadi x lagi besar daripada 3 tambah y.
Maka kat sini kita ambil Y ni, simbol kita kekalkan, 3 ni kita bawa sebelah. Ataupun tolak 3 sebelah-sebelah. Jadi kat sini akan hilang dan 3 ni akan jadi negatif kat sebelah. Maka akan dapat Y X tolak 3. Jadi dia punya persamaan dia adalah Y, ni dia punya kesamaan dari kecil daripada X tolak 3. Jadi kita punya persamaan adalah Y sama dengan X tolak 3. Ini kita punya persamaan. Tentulah cara nak cari kita punya persamaan. So ini kita punya kesamaan dalam general form lah. Yang lagi mudah. Jadi faham ingat cara nak bentukkan dia dalam bentuk persamaan. Faham? Kalau tak faham, saya ulang lagi sekali. Macam mana kita nak bentukkan soalan yang nombor 3C ni dalam bentuk persamaan. Macam mana? Okay, ni kita punya kesamaan yang kita dibagi. X tolak Y lagi besar daripada 3. Okay, ini yang kita ada. Tapi, kita tak boleh nak buat lorekkan kalau dalam bentuk macam ni. Dia kena dalam bentuk Y yang positif. Lepas tu, belakang tu tak apa. Sama ada dia lagi kecil, lagi besar, lagi besar, lagi kecil, lagi besar atau sama, lagi kecil atau sama. Tak kisah belakang ni. X dia negatif X ke, positif X ke, tu dah tak kisah. Jadi Y positif kat depan. Okey. Okey, sekarang kita sambung Okey. Kat sini Y dia negatif. Jadi saya bawa Y dia ke sebelah. Ataupun saya tambah Y ni both side macam ni. Tambah Y kat sini. Tambah Y kat sini. Both side. Maksudnya tambah di sebelah kiri, ni sebelah kiri. Ni sebelah kanan. Ini kiri. Okay, tambah dua-dua Y. Jadi, negatif Y, positif Y, Y akan hilang. Dan ini akan stay sebab kita tak ada. Tak boleh nak potong dia. Jadi, dia akan jadi X lagi besar daripada 3 tambah Y. Okey, dia jadi macam ni. Tapi kita tak nak 3 ada dekat Y. Kita nak 3 ni berada kat sebelah. Jadi, tolak 3 ataupun bawa 3 dekat sebelah. Dia jadi negatif. So, kat sini dia akan jadi contoh kita tolak 3 both side. Maksudnya, tolak 3 tambah 3 tambah Y. Ini akan jadi X. Ini akan jadi X tolak 3. Sebab kita tolak 3 both side kan. So ini akan hilang. Dia akan jadi Y. Lagi kecil daripada X tolak 3. Kalau awak baca dari bahagian kanan ni, maksud dia Y lagi kecil. Ni kan, lagi kecil kan. Lagi kecil daripada X tolak 3. Jadi awak buat tulis-tulis balik elok Y lagi kecil daripada X tolak 3. So kat sini kita akan dapat dia punya kesamaan terakhir dia. So ni adalah bentuk yang terakhir. Jadi langkah baru kita masuk langkah yang pertama, kita jadikan dia dalam persamaan. So ini antara step dia lah. So final dalam bentuk persamaan dia akan tulis macam ni. Y sama dengan X tolak 3. So kita dah dapat dah. Kat sini kita dapat tahu bahawa dia sama dengan Y dari kecil X tolak 3. Yang ni kita punya persamaan tadi. Okey, itu untuk step yang pertama. Step pertama untuk soalan nombor 3C ni dia agak rumit sikit. Dia tak ada rumit, dia cuma bermain dengan unknown. Sepatutnya kalau dah berada di tingkatan 4, kamu dah belajar lah ni dulu dan sepatutnya mudah bagi kamu. Jadi kalau lupa, buat ulang kaji balik. Ingat balik apa yang dah dibelajar, okay? Okey, langkah yang kedua, kita kena buat jadual nilai. Kita kena ada X dengan Y. Kita ambil nilai paling senang, iaitu 0 dengan 1. Okey, ni kita punya jadual nilai. Dan kita punya persamaan tadi adalah sama dengan X tolak 3. Jadi kalau X ni 0, masukkan 0 kat sini. Masukkan
Y sama dengan X kosong tolak 3, maka menjadi negatif 3. Negatif 3. Kalau 1 pula, kalau X1 pula tolak 3 akan jadi negatif 2. So, kita dah dapat 2 poin penting untuk kita plot point dalam kita punya kertas graf. Sekejap Jadi, awak kena plot 2 poin. Poin yang pertama, 0, negatif 3. Poin yang kedua, 1, negatif 2. Jadi, plot point dekat kita punya titik ni. Saya akan tunjukkan dekat awak menggunakan GeoGebra. Kita punya point tadi apa? 0, negatif 3, 1, negatif 2. Mula-mula kita delete dulu. Okay, tadi apa kita punya point? Kita 0, negatif 3, kita plot 0, negatif 3 kat bawah. Dan 1, negatif 2, dia berada dekat sini. Jadi, next kita tulis kita punya equation tadi. Kita punya equation tadi apa? Y lebih kecil daripada X tolak 3. X tolak 3. X tolak 3. Jadi, akan dapat kita punya garisan putus-putus. Jadi, bila awak dah plot titik, lepas tu awak tentukan garis apa yang awak nak guna. Lepas tu buat garisan dan lorekkan. Unit ni lebih kecil, maka dia berada di bahagian bawah. Yang ni Y lebih kecil daripada X tolak 3 ni. Hasil ni yang kita cari tadi kan. Sekarang ni kita nak check. Kalau kita guna equation yang asli ni, dia sama ke tak dengan yang kita tukar ni, sama ke tak? So, equation yang asli ni, X tolak Y lagi besar daripada 3. Kita try tulis kat kita punya GeoGebra. Sebab apa-apa yang kita tulis kat GeoGebra ni, kita boleh nampak. So, kat sini, X tolak Y lagi besar daripada 3. Si tengok. Jawapan dia sama sahaja. Walaupun kita, so kat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa yang Y lagi kecil daripada X tolak 3 ni, dia sama je dengan X tolak Y lagi besar daripada 3. Just kita nak bentukkan ni dalam bentuk yang lebih baik. Ini adalah bentuk yang lebih baik untuk dia. Okey, soalan yang keempat ni saya tinggalkan untuk awak. Untuk awak buat sendiri dengan lengkap. Langkah 1 sampai langkah 5. Buat dalam kertas graf. Okey. Buat yang kemas-kemas. Soalan yang keempat ni. Soalan ni. Negatif Y lebih kecil atau sama dengan X. Soalan ni saya tinggal untuk awak sendiri buat. Okey. Kita dah habis untuk 6.1.3 iaitu melorek rantau yang memenuhi satu ketaksamaan linear. Okey, kita teruskan. Kita akan teruskan dengan 6.2.1 iaitu sistem ketaksamaan linear. Bila bercakap tentang sistem ketaksamaan linear ni, dia melibatkan dua atau lebih ketaksamaan linear. Kalau sebelum ni kita buat satu-satu je kan, mewakili satu je situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Kita tak mewakili situasi dalam bentuk sistem. Dalam bentuk sistem ni dia berentetan. Dia ada banyak. Dia ada dua ataupun lebih ketaksamaan linear. Dia berentetan juga sebab dia sistem, satu pengurusan. Contoh. Okey, kat sini kita dapat tahu kita ada pelbagai situasi mewakili ketaksamaan linear. Kita ada banyak simbol, banyak ayat-ayat yang sinonim yang kita boleh guna untuk mewakili ketaksamaan linear.
Okey, teruskan dengan situasi yang pertama. Kat sini kita tahu dia tulis Y lebih besar daripada X. Bila menggunakan lebih besar daripada X ni, kita akan gunakan simbol lebih besar daripada. Jangan gambar. So, yang kedua, Y kurang daripada X. Bila kurang daripada, kita gunakan simbol lagi kecil daripada. Kurang. Kalau letak palang kat sini jadi K. Kalau sini letak palang kat sini jadi B. Besar. Tentu salah satu tips untuk ingat simbol juga. Okey, yang tiga, Y tidak kurang. Tidak kurang daripada X. Y dia tidak kurang daripada X. Maknanya dia lebih ataupun sama dengan X. So, kita gunakan simbol lebih besar ataupun sama. Seterusnya, tidak lebih daripada X. Y tidak lebih daripada X. Y ni, dia tidak lebih daripada X. Contoh Y ni 5. Maknanya X tu bukan 6. X tu 5 ataupun 4. So, bila tidak lebih daripada X, kita akan guna simbol kurang ataupun sama. Okay, Y sekurang-kurangnya K kali X. Sekurang-kurangnya, kita akan gunakan simbol lebih besar ataupun sama. K kali X. So, dia akan dalam bentuk macam ni lah. Selebih-lebihnya. Maknanya, dia kena lebih. Kena lebih daripada K kali X. Y ni kena lebih daripada K kali X. So, selebih-lebihnya. Sorry. Maafkan saya. Dia tak boleh lebih daripada K kali X. So, kita akan gunakan simbol lebih kecil daripada. Maksimum. Nilai maksimum yang Y ni boleh capai ialah K. So, dia tak boleh jadi K lebih daripada K. Dia tak boleh jadi K tambah 1. Tak boleh. Dia kena lebih kecil daripada K. Kalau minimum, maknanya dia kena lebih besar ataupun sama. Yang ni hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Hasil tambah X dan Y. So, ni X tambah Y lagi besar daripada K. Beza Y dan X. Bila kata beza, kita akan gunakan simbol tolak. Y tolak X kurang daripada. So, kecil daripada K. Yang ni pula Y melebihi X sekurang-kurangnya K. So, kat sini kita boleh nampak Y dia positif, X dia negatif. So, kita tahu Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Maknanya dia kena lagi besar daripada K. Contoh, faham? So, okay, kita pergi ke contoh. Yang ni, kalau dulu kita mewakili satu saja kan. So, ni macam satu rentetan. Dia lebih daripada satu atas mana dia. Contoh soalan kat sini. Baca sama-sama. Encik Botu membeli dua jenis kemeja daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Kemeja P berharga 6 sehelai dan kemeja Q berharga 10 sehelai. Okey. Syarat-syarat pembelian, jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 60 helai. Kemeja jenama P sekurang-kurangnya 3 kali kemeja jenama Q. Jumlah pembelian tidak melebihi 650. Ini kita tahu bahawa jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 60 helai. Cara pertama, kalau kita nak mudah selesaikan soalan ni, kita kena buat macam graf. So, kita ada kemeja jenama P. Sekejap So, kita ada dekat sini. Yang pertama, kita ada kemeja jenama P. Dan juga kemeja jenama Q. Jenama P ni RM6 sehelai. Jenama Q ni pula 10 sehelai. Jadi, jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 60 helai. Tak kisahlah jenama P ke, jenama Q ke, dia tak boleh lebih 60 helai. Jadi, P untuk soalan yang pertama ni, kita kena buat P tambah Q tidak melebihi. So, dia kena lagi kecil ataupun sama dengan 60. Dia boleh 60 tapi dia tak boleh 61 helai. Soalan B ni pula, kemeja jenama P sekurang-kurangnya 3 kali kemeja jenama Q. Maksudnya bila kita bercakap sekurang-kurangnya, kalau kita lupa, kita boleh rujuk balik ke atas. Sekurang-kurangnya di kolom ini. Sekurang-kurangnya maka kita akan guna simbol lebih besar ataupun sama.
lebih besar ataupun sama. Sebab ayat sekurang-kurangnya itu, okey. Sorry. P sekurang-kurangnya 3 kali. So, dia kena lagi besar. 3 kali jenama Q. Untuk C pula ya. Jumlah pembelian tidak melebihi 650. P harga selai RM6. Q harga selai RM10. So, soalan C ni dia akan jadi 6P. RM6 campur berapa helai tambah dengan 10Q, RM10 campur berapa helai, dia tak boleh lebih daripada 650. Dia boleh sama tapi tak boleh lebih. So, ini kita punya jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula, contoh yang kedua. Contoh yang kedua kat sini, kita ada sebuah kilang menghasilkan dua jenis kasut sukan. Dua jenis kasut sukan. Kasut sukan jenis X adalah untuk kanak-kanak. Kasut sukan jenis Y adalah untuk orang dewasa. So, kita baca terus syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti berikut. Pengeluaran maksimum kasut ialah 400 pasang. Kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya 2 kali kasut sukan orang dewasa. Pengeluaran minimum kasut sukan dewasa ialah 150 pasang. Take note, 150 pasang. Tulis ke semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. So, kita akan buat sama-sama. Untuk soalan A ni, pengeluaran maksimum kasut ialah 40 pasang. Macam biasa, kita jangan lupa kita kena buat jadual. So, baca soalan balik. Kasut sukan jenis X ialah untuk kanak-kanak. So, X ni untuk kanak-kanak. Yang Y ni pula untuk dewasa. Jadi, pengeluaran maksimum kasut ialah 400 pasang. Dia tak kisahlah kasut kanak-kanak ke, kasut orang dewasa ke kan. Dia kena maksimum 400 pasang. Maknanya, kasut kanak-kanak campur dengan kasut orang dewasa, maksimum. Alah, lupa lah maksimum. So, kena rujuk balik. Kalau lupa, rujuk balik. Maksimum Y ialah K. Kalau maksimum, kita akan guna lebih kecil daripada. Itu dia, sambung balik. So, pengeluaran maksimum kasut. Maksimum, maksudnya dia tak boleh lebih 400. Sebab tu nilai maksimum dia. So, dia kena lagi kecil ataupun sama dengan 400. C, B pula. B, kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya 2 kali kasut sukan orang dewasa. Selebih-lebihnya, paling lebih pun. Selebih-lebihnya ni dia sama je maksud dengan maksimum. Okay, kita rujuk balik lah selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya ni, selebih-lebihnya. So, kita akan guna simbol lagi kecil ataupun sama. Okay, selebih-lebihnya. Kasut sukan kanak-kanak, kanak-kanak X. Selebih-lebihnya dari kecil ataupun sama dengan 2 kali kasut sukan dewasa Y. So, ni untuk B. Untuk C pula, pengeluaran minimum kasut sukan dewasa ialah 150 pasang. Minimum. Maksudnya dia kena lebih daripada 150 pasang. Kalau lupa, kita rujuk balik kita punya graf tadi. Tengok, minimum. Ni adalah minimum. So, simbol dia lebih besar daripada. So, kita akan buat C ni. Pengeluaran minimum kasut sukan dewasa Y lebih besar ataupun sama dengan 150. So, settle untuk soalan ni. Seterusnya pula, kita ada 6.2.2. 6.2.2 ni, kita nak belajar untuk membuat dan mensusahkan konjektor. Sama macam kita belajar sebelum ni. Yang sebelum ni, kita belajar untuk mengesahkan titik tu berdasarkan hanya satu ketaksamaan linear ataupun hanya satu garis lurus. Kalau ni, kita ada banyak garis lurus. Macam mana? Kita nak tentukan titik dalam rantau bagi satu sistem ketaksamaan linear.
Yang itulah untuk topik 6.2.2. Okay, yang pertama sekali, baca ni. Titik yang memuaskan kesemua ketasmaan linear dalam sistem ketasmaan linear boleh ditentukan dengan mengenal pasti rantau yang sesuai. Okay. Maksudnya kat sini kita pernah belajar kalau line dia macam ni, yang paling besar, yang besar berada di atas, yang bawah, yang kecil berada di bawah. Kalau line dia macam ni, yang besar berada di atas, yang kecil berada di bawah. So ni macam bentuk rumah, kita tahulah. Kalau line putus-putus, dia mewakili simbol lebih besar atau sama dan lebih kecil atau sama. Kalau line dia putus-putus, dia mewakili simbol lebih besar dan lebih kecil sahaja. So yang tu kita pernah belajar dah, ada dah dalam kita punya mindset, kita punya basic untuk topik ni. Jadi seterusnya kita akan terus belajar dengan buat contoh terus. Contoh yang pertama. Okey. Apakah ketasmaan linear yang memuaskan titik-titik berikut? Contoh kita ada titik A, kita ada titik B dan kita ada titik C. Okey, kita nak tentukan apakah ketasmaan linear yang memuaskan titik ni. So, yang pertama kita kena buat titik 29. 29 dia berada lebih kurang ini 2, so 9 dia berada kat sini. Okay, berdasarkan titik ni, apa yang kita boleh nampak adalah kita ada dua garis lurus kat sini. Garis lurus yang pertama, okay, bagi lebih jelas, garis lurus yang pertama, kita ada garis lurus Y sama dengan X tambah 3. Ni garis lurus kita yang pertama. Garis lurus kita yang kedua pula, ni. Kita ada X tambah Y sama dengan 7. Okey, ni garis lurus kita yang kedua. Kalau kita tengok titik 29 ni, dia berada di atas ke di bawah garis lurus yang pertama ni? Kalau kita tengok konsep atap tu balik, kita lukis di garis lurus tu, titik berada kat sini. So, titik ni dia mewakili simbol lagi besar sebab dia berada di atas. Dan ni juga untuk yang nombor 2 ni pun dia juga berada di atas garis lurus tu. Maka kat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa titik 29 memuaskan ketaksamaan Y lagi besar daripada X tambah 3. So kat sini, kalau kita tengok, dia punya garis lurus, garis yang padu. Maka bukan simbol lagi besar saja. Dia adalah lagi besar ataupun sama dengan. Dan jangan lupa pula Y. Yang ni kita selesaikan, kita boleh selesaikan. Dia akan jadi Y 7 tolak X. Betul? So dia akan mewakili Y lagi besar juga ataupun sama dengan 7 tolak X. So, kita boleh buat kesimpulan macam tu. Okey. Contoh soalan B pula. Soalan B tu Soalan B titik je lain. Okey. Contoh soalan B. Yang ni kita tahu lah. Y tolak Y sama dengan 7 tolak X. Betul? Soalan B, 6. So, point dia berada lebih kurang kat sini. Okey, macam mana? Tengok dulu. Untuk garis lurus yang pertama kita. Tengok dulu garis lurus yang pertama ni. Dia berada kat mana? Titik ni berada kat mana? Kat bawah ke kat atas? So, titik ni berada dekat bawah. Kalau kat bawah maknanya lebih kecil atau sama. Kenapa atau sama? Sebab garis ni garis padu. So, untuk kita punya garis lurus yang kedua pula, kat atas ke kat bawah? Kalau kita tengok kat sini, dia berada di bahagian atas. Untuk sini, titik tu kat bahagian atas. Kalau yang
question yang pertama ni macam ni, titik tu berada kat bahagian bawah. So, bila dia di bahagian atas, maka dia memenuhi syarat tak samaan lebih besar ataupun sama. Okey, sekejap Okey. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa titik 66 ni memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil. Lebih kecil Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. Dan ni sama lah, lebih besar sebab still berada di atas. Jadi untuk soalan C pula kita ada 2, 1. 2 negatif 1 dia berada kat bawah ni lah. Titik dia lebih kurang berada kat sini. Jadi kita kena tengok garis lurus yang pertama, titik tu berada kat atas ke kat bawah. So titik ni dia berada dekat bawah. Jadi kalau dekat bawah dia memuaskan. Ini untuk yang pertama ni dia memuaskan ketaksamaan lebih kecil ataupun sama. Kalau untuk garisan yang kedua ni pula, titik ni pun berada di bahagian bawah. So dua-dua lebih kecil ataupun sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini. Titik 2 negatif 1 memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil sebab dia ada pada bawah, X tambah 3. Dan Y lebih kecil juga sebab dia berada di bawah. So settle untuk contoh yang pertama. Okey, yang tadi tu, apa yang kita nampak tu soalan pertama ni, dia bagi kita gambar garisan lurus yang jelas, atas kertas dia ada cantik, siap color, warna-warni yang nampak dengan jelas. So, dia lebih memudahkan kita untuk membuat kerja dan menentukan titik tu dia mewakili ketaksamaan yang mana. Okey, kalau kita tak ada diberi benda tu, benda yang memudahkan kita tu, macam mana kita nak tentukan dia memuaskan ketaksamaan yang mana satu? Jadi jangan risau kerana kita boleh menggunakan kaedah penggantian nilai. Kaedah penggantian nilai untuk kita cari dia memuaskan ketaksamaan yang mana satu. Okey, kita pergi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni dia suruh kita tentukan antara titik A, B, C, D dan E yang berikut yang manakah memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada 2X tolak 1 dan Y lebih besar daripada lebih besar ataupun sama daripada X tolak 1. Okey, mana kita nak buat? Kita kena buat penggantian nilai. Buat jadual lebih kurang macam ni. So, macam mana kita nak mula? Yang pertama sekali, kita kena tengok dalam ketaksamaan ni nanti ada bahagian kiri. So, Y ni adalah berada di belah kiri. Dan 2X tolak 1 ni dia berada di belah kanan. So, dekat point ni, nilai Y kita adalah 3. Dekat kanan ni pula, kita kena masukkan X ni adalah 2. So, kita masukkan 2 dalam X tersebut tolak 1. Maka kita akan dapat nilai berapa? 2 darab 2 tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan 3 juga. Maka 3 lebih kecil. So, kalau kita tengok ni, dia punya simbol ni. So, 3 kiri 3 lagi kecil daripada kanan nilai 3. 3 lagi kecil daripada 3 mestilah palsu. 3 dia sama dengan 3. Dia bukan kecil, dia bukan besar. So, pernyataan yang pertama ni kita tahu dia adalah pernyataan yang palsu. Okey, seterusnya. Untuk point B pula. Kita tengok untuk point B ni. Untuk point B kita punya
titik Y adalah, kita punya nilai Y adalah kat sini negatif 2 dan nilai X kita kena gantikan 3 tu ke dalam X. So 3 tolak 1. 2 darab 3 tolak 1 akan dapat 6. 6 tolak 1 akan dapat 5. Negatif 2. So kat sini kita dapat tahu negatif 2 lebih kecil daripada 5. Betul, benar ke palsu? So, negatif 2 memang lagi kecil daripada 5. Di mana kita guna simbol ni? Lebih kecil, kita guna ikut yang atas ni lah. So, ini adalah pernyataan yang benar. So, seterusnya pula, nilai Y dia adalah 2, nilai X dia adalah negatif 2. Maka kat sini, 2, masukkan negatif 2, tolak 1 akan dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4, negatif 1 akan dapat negatif 5. So kat sini 2 lebih kecil daripada negatif 5. Benar ke palsu? Palsu. Sebab 2 ni lagi besar daripada negatif 5. So seterusnya pula negatif 5. Lepas tu kita masukkan 3 ni kat dalam X. 2 masukkan kat sini negatif 3 tolak 1. Kat sini kita akan dapat negatif 6, negatif 1. So ini akan dapat negatif 7. So kat sini kita ada negatif 7. Kenyataan dia negatif 5 lebih kecil daripada negatif 7. Benar ke palsu? 5 dia kecil ke daripada negatif 7? 5 ni sebenarnya dia lebih besar daripada negatif 7. Negatif 7 ni dia kecil. So ini adalah pernyataan yang palsu. Seterusnya kita cek pula yang titik last sekali. 5. Untuk Y dia 5, untuk X dia pun 5. So kita buat kira-kira. So kat sini ada 2, 5 tolak 1. Berapa kita akan dapat? 2 darab 5, 10. 10 tolak 1 kita akan dapat 9. 5 lebih kecil daripada 9. Betul ke? Jadi betul. So macam mana kita nak tentukan? Yang point ni dia memenuhi kedua-dua ketaksamaan. So kalau dia bagi kita satu ketaksamaan ni saja, kita dah boleh detect dah. Dua titik yang memenuhi ketaksamaan tu, yang pertama titik B dan titik E. Dia memenuhi persamaan ni. Tapi disebabkan kita diberi dua ketaksamaan, maka kita kena cari dua-dua. Titik mana yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Jadi mana yang dah palsu ni kita biar, kita tak cari, tak buang masa. Walaupun dia betul, walaupun kat sini pernyataan dia benar, sama je sebab dah ada palsu. Yang benar kita tinggal, yang palsu kita buang. Yang palsu ni tak cari. So, kita terus proceed untuk yang benar pula Okey. Kat sini. Di bahagian kiri dia, negatif 2. So, nilai X dia adalah 3 tolak 1 akan dapat 2. Negatif 2 lagi besar ataupun sama. Negatif 2 lagi besar dia 2. So, secara logiknya, memang pernyataan ni adalah pernyataan palsu. So, kat sini pula, kiri Y dia 5. Kanan, nilai X ni 5. So, masukkan dekat sini. 5 tolak 1 akan dapat 4. 5 lagi besar ataupun sama dengan 4, maka betul. So, titik yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan adalah titik E. Sebab apa kita pilih titik E? Sebab titik E ni dia benar. Kedua-dua statement yang kita kena cari tu, dua-dua dia pas. Maka dia memenuhi ketaksamaan tersebut. Jadi kat sini awak boleh buat kesimpulan. Boleh buatlah kesimpulan. Contoh titik E memuaskan
ketaksamaan Y lagi kecil daripada 2X kuala 1 dan Y lagi besar atau sama dengan X kuala 1. So boleh buat kesimpulan. Maka itu sajalah untuk selesaikan soalan yang tak ada kertas graf, yang tak ada sarta katisnya cantik untuk kita lukis. Kita guna teknik penggantian nilai, TN, penggantian nilai. Contoh yang terakhir pula. Contoh yang terakhir ni dalam 6.2.2 ni, kita nak belajar macam mana kita nak menentukan rantau mana pula yang memuaskan satu sistem ketaksamaan tersebut. Okay, contohnya ni kan. Soalan pertama ni, kita ada tiga ketaksamaan. Iaitu Y lebih kecil daripada 5, Y lagi kecil ataupun sama dengan X, dan 0.5X tambah Y lebih besar daripada 3. So kat sini, kita dah ada dia punya garis-garis lurus. Kita boleh nampak kat sini kita ada equation yang pertama, Y sama dengan 5. So ini dia punya garis lurus. Yang kedua, Y lebih kecil daripada X. So ini dia punya garis lurus. Yang ketiga, 0.5X tambah Y sama dengan 3. So ini dia punya garis lurus. Sekarang ni kita nak tentukan rantau mana, rantau A ke, rantau B ke, rantau C ke, rantau D ke, rantau E ataupun rantau F yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ni. Ketiga-tiga ketaksamaan ni iaitu yang pertama, Y lebih kecil daripada 5, Y lebih kecil ataupun sama daripada X, dan 0.5X tambah Y lagi besar daripada 3. Jadi macam mana kita nak buat? Senang je. Cara yang pertama kita nak selesaikan soalan ni adalah kita kena buat tik dekat setiap rantau. Rantau mana yang ada 3 tik, so kita pilih rantau tu. Sebab apa 3? Sebab sekarang ni kita ada 3 sistem ketaksamaan. Kita ada 3 jenis ketaksamaan. Inilah 3 jenis ketaksamaan tu. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau tengok garis pun kita ada 3. Ini garis yang pertama, garisan yang kedua, garisan yang ketiga. Okey? Okey, padam adik. Okey, kita padam. Memang kita keep on highlighting. Alright. Okey, soalan pertama contoh A Y lagi kecil daripada 5. So kita tengok garis mana? Kita kena tengok garis lurus Y sama dengan 5. So kita tengok garis lurus ni lah. Garis lurus ini. Garis lurus Y sama dengan 5. Kita tengok garis lurus Y sama dengan 5 ni lah. So dia kata lagi kecil. Kalau lagi kecil, of course dia berada di bawah. So kita akan tik rantau yang berada di bawah garis Y sama dengan 5 ni. Kita ada rantau C. Sekejap saya tukar color. Macam tak nampak sebab warna merah. Tukar warna biru. Okey, yang pertama, yang kat bawah kita ada rantau C. Kita ada rantau D. Kita ada yang kat bawah ni, rantau E pun masih dikira kat bawah. Rantau F pun masih dikira kat bawah. So kita tak ada miss mana-mana rantau yang berada di bawah garis lurus Y sama dengan 5. Kenapa di bawah? Sebab dia, kita punya ketaksamaan adalah Y lagi kecil daripada 5. So seterusnya kita tengok pula Y lagi kecil daripada X. Jadi kita tengok garis Y sama dengan X. Dia kata lagi kecil. Kalau lagi kecil, so rantau dia berada di bahagian atas ataupun bawah. Jadi yes, dia berada di bahagian bawah. So rantau di bahagian bawah garis lurus Y sama dengan X ni adalah rantau B, rantau B, rantau D dan rantau F. Rantau B, rantau D dan rantau F. Betul? Kita tak ada miss mana-mana rantau.
So seterusnya pula, untuk garis lurus 0.5x tambah y lagi besar daripada 3. Untuk garis lurus ni pula, bila lagi besar dia berada di bahagian atas. Maka kalau dia berada di bahagian atas, kita kena buat apa? Kita kena tik rantau-rantau yang berada di bahagian atas. Di bahagian atas garis lurus 0.5x. So ini garis lurus 0.5x tambah y tambah 3. Ni garis lurus dia. Ni dia punya garis lurus ni. Ni lah. Jadi sekarang ni kita nak yang rantau yang di bahagian atas. Sebab apa kita nak rantau yang di bahagian atas? Sebab kat sini dia gunakan simbol lebih besar atau sama. Jadi rantau di bahagian atas lain itu adalah rantau D, rantau C, rantau A pun termasuk, rantau B pun termasuk. Jadi kat sini macam mana kita nak tentukan titik mana yang memuaskan sistem ketaksamaan bagi soalan A ni adalah kita kena tengok rantau mana yang ada 3 tanda tik. Rantau mana? Okey, contoh rantau A ni kita ada berapa? Kita ada 1 saja. Rantau C kita ada 2, rantau B kita ada 2, rantau D kita ada 3. Rantau F kita ada 2, rantau E kita ada 1. Jadi jawapan dia adalah D. So rantau D dia memuaskan sistem. Jadi boleh buat kesimpulan ini. Rantau D memuaskan sistem ketaksamaan y dia kecil daripada 5, y dia kecil sama-sama dengan x dan 0.5x tambah y lagi besar daripada 3. So macam inilah cara awak buat kesimpulan. Faham Okey, seterusnya kita bagi satu lagi contoh. Macam mana kita nak cari Okay. So next, soalan seterusnya pula, soalan B. Okay, kalau tengok B ni, macam biasa, kena buat benda yang sama juga. Kita pakai tik-tik. Okay, y lebih kecil daripada 5. Kita tengok garis yang mana? Kita tengok garis y sama dengan 5. Bila dia kata lagi kecil, kita lorek rantau yang berada di bawah. Kita tik rantau yang berada di bawah. So rantau C, jangan miss. Rantau D, rantau F, rantau E. So semua kita dah tik. Yang kedua pula, Y lagi besar dia berada di atas. So kita tengok garis Y sama dengan X. So rantau dia adalah rantau di atas. Rantau di atas adalah A. C ada, E pun ada. Jadi next pula, untuk garis lurus 0.5x tambah dengan y, kita akan cari yang berada lebih besar daripada. So bila lebih besar daripada, dia berada di bahagian atas. Maka untuk garis lurus ni yang berada di bahagian atas adalah D, adalah C, adalah A dan adalah B. So tanpa miss semua kita dah buat. Jadi sekarang kita nak cari jawapan dia. Yang mana ada 3 tanda tik. Untuk rantau A kita ada 2 saja. Rantau C, rantau B kita ada 1. Rantau D kita ada 2. Rantau F kita ada 1. Rantau E kita ada 2. Rantau C kita ada 3. Maka jawapan dia adalah rantau C. Jadi kita boleh buat kesimpulan rantau C memuaskan sistem ketaksamaan y lagi kecil daripada 5, y lagi besar daripada x, y lagi besar atau sama dengan x. Sudah salin soalan tersebut. Dan y lagi besar daripada 0.5x tambah y lebih besar daripada 3. So boleh buat. Sama juga untuk soalan yang seterusnya ni. Apa step yang pertama? Yang kena buat adalah kena baca soalan dan tik-tikkan. Untuk step soalan insya-Allah boleh buat. Jangan silap. Jangan terlepas, tersilap pandang. Jangan tersilap pandang.
Jadi untuk soalan seterusnya ni, okay, ni patut ada Y lah. Kat depan ni ada Y lah. Kat depan ni patut ada Y lagi kecil sama dengan 5. So kita akan buat line lah. Y lagi kecil dari 5, kita tengok garis lurus yang ni. Lagi kecil, so dia akan berada di bawah. So rantau di bawah adalah rantau C, rantau D, rantau F dan rantau E. Next pula, Y lebih kecil daripada X. Lebih kecil of course daripada di bawah garis lurus ni. So rantau yang berada di bawah garis lurus tersebut adalah B, adalah D dan adalah F. So seterusnya untuk garis yang terakhir pula, dia 0.5 X tambah Y lagi kecil. Bila lagi kecil, dia berada, of course dia akan berada di bawah. So yang berada di bawah adalah F dan E sahaja. Jadi kita akan cari jawapan. Macam mana kita cari jawapan? Kita kena hitung, kira yang ada 3 tanda titik. So yang ada 3, yang pertama ni ada 0, ini ada 1, yang ni ada 2, yang ni ada 2, yang ni ada 1. F dia ada 3. Maka rantau yang terpilih adalah rantau F. So jadi awak boleh buat kesimpulan sama macam ni juga. Boleh buat kesimpulan rantau F memuaskan ketaksamaan yang C ni lah. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. So saya akan proceed dengan homework. Untuk homework, boleh buka buku teks. Sekejap. Sebentar. Untuk soalan latihan pula, buka muka surat 164. Sekejap So untuk latihan apa yang kena buat adalah praktiskan diri C ni. Praktiskan diri ni. Yang C ni awak kena buat semua. Tapi tak perlu lukis dengan spesifik pun. Awak boleh buat drafting sahaja. Lepas tu lorekkan. Contoh ni lebih kecil. So lorekkan dia di bahagian bawah. Contoh ni lagi kecil. Lorek bahagian bawah. So awak boleh buat. Draftkan sahaja. Tak payah lukis spesifik macam ni, tak apa. Okey, untuk soalan latihan yang kedua pula, awak boleh lukis graf. Untuk soalan nombor 2 ni, dia kata lukis graf dan lorek rantau. So kena lukis graf. Yang ni saya nak kamu semua buat dengan spesifik menggunakan kertas graf. Tapi saya tak suruh buat semua pun. Soalan yang saya suruh buat adalah D, F dan G. Dan jangan lupa soalan dalam kelas tadi iaitu Y lebih besar ataupun sama dengan negatif X. Yang ni tambahan, ekstra. So, awak kena buat 4 graf dan lorekkan dan lukis dengan spesifik lah. Mengikuti 5 langkah yang saya ajar tadi. Yang pertama, jadikan dalam bentuk persamaan. Yang kedua, jadual nilai. Yang ketiga, plot graf. Yang keempat, tentukan garis. Yang kelima, lorekkan. Okay. Follow 5 step. Okay. Yang tu untuk latihan 6.1C. Okay, seterusnya pula latihan kendiri 6.2A ni. Latihan kendiri 6.2A ni buat nombor 3 sahaja. Ke surat 167. Yang ni saja, yang paling atas ni saja awak buat. Okey, seterusnya 6.2B ni pula. Yang 6.2B ni awak buat yang ni, nombor 2. Selesaikan ni nombor 2.
So itu saja untuk latihan. Jangan lupa tengok video praktis sendiri 6.1A dan 6.1B. Saya ada buat jawapan untuk awak semak lah. Dan untuk soalannya ni insyaAllah minggu depan kita akan bincang. Jadi itu saja dari saya, terima kasih.